saya terima duit tu, Allah, saya terbayang makcik tu tadi tau. Masya Allah. Serius. Betul. Sesungguhnya saya terbayang makcik yang doakan tadi. Saya buatkan rumah makcik tu ikhlas. Betul. And then ini yang saya buat instant. Kan tak tunggu 2-3 hari, instant. Saya itu yang mengajar saya yang tak rugi kalau kita tolong orang. Okey, saya rindu sangat buat podcast Diari Ayah ni. Dah lama macam kita berehat. Kali ini saya bersama dengan seorang veteran persada komedi Singapura. Seorang yang sudah melebihi 40 tahun kerjayanya membuat orang ketawa. Dan saya rasa macam susah gitu nak buat orang ketawa, tapi bagi dia macam natural. Orang yang saya maksudkan adalah Tuan Ahmad Mawi, tapi yang kita kenal adalah nama stage name dia, kalau boleh saya katakan, Ahmad Stokian. Apa khabar bang? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana bersama-sama saya dalam podcast Diari Ayah ni. Saya melihat perkembangan komedi di Singapura ni semenjak teater komedi betul-betul hangat bang dulu. Tapi abang mula buat komedi bukan sketsa. You buat stand up comedy. Adakah itu satu benda yang your first love gitu? Sebenarnya ya. Sebenarnya saya di-expose didedahkan gitu. Didedahkan pada stand up comedy ni bila saya menonton rancangan-rancangan barat. Okay. Bila terpandang, bila tertonton, saya macam terpikat dengan macam mana dia seorang dan dia boleh berbual berjam-jam dan orang boleh ketawa. Itu yang buat saya kagum. Kan? Pada saya, orang yang genius saja yang boleh berdiri sendiri tanpa sebelum tu kan kita tengok orang ada pasangan, orang buat kelakar dalam drama komedi ke apa kan. Tapi ini contoh-contohnya orang-orang individu macam ginilah yang boleh berbual sendiri dan bila saya kaji, okey, saya faham betapa susahnya nak buat orang ketawa sendiri bila kita ni di Asia. Orang Asia dengan orang Barat kan lain penerimaan dia tentang subjek-subjek yang kita berbualkan. Jadi saya cuba sekali-sekali kan saya cuba, alhamdulillah ramai yang faham. Kalau dulu lawak cuma sekadar kata orang tu apalah namanya, slapstick. Okey. Slapstick. Zaman kita dikenali macam Charlie Chaplin, Three Stooges. Itu semua memang kelakar, tapi zaman tu zaman itu kira kata orang banyak yang cakap ni masa lawak bodoh lah. Sampai saya ada pasal nak kena kelakar, nak kena conteng muka. Itu ramai dulu. Okay. Tapi saya tak gemar sangat lah. Kalau keluar pentas saja nanti seluar dilipat sampai lutut. Dan keluar pentas orang ketawa. Itu lawak bodoh lah kan. Bukan saya cakap tu tak kelakar. Memang awal-awal peringkatnya tu kan macam begitulah caranya kan. Tapi bila saya dapat tahu yang kita boleh bercerita je, bercakap je yang lucu-lucu, kisah lucu, orang akan ketawa. So saya kagum lah. Dan bila saya cuba, alhamdulillah ada jugalah yang boleh buat orang ketawa dan saya berminat lebih di situ. Bawa kita kembali bang, persembahan stand up comedy abang yang pertama. Yang pertama di Drama Center. Itu tahun berapa lah, mungkin 80 awal lah, 82, 83 dan tu. Berapa ramai yang tonton tu? Drama Center tu kecil. Yang saya suka ni bila berlawak tempat jarak penonton dengan kita ni dekat. Saya kat di situ senang lah bila kita berbual kan, dan
respon daripada penonton tu kan. Itu yang membuat kita bersemangat. Sebenarnya kita buat live di depan penonton yang sedia ada, dan itu yang memberi semangat. Tapi ada waktu juga bila penonton tak faham apa yang kita cakap. Pernah pengalaman satu tu di Balai Rakyat. Bila saya diundang, bila kita naik, saya tengok 3 suku bukan penonton Melayu. Oh, okey. Alamak. Jadi macam mana tu? Saya diri dah siap bahan Melayu lah kan. Tapi separuh jalan tu saya tengok bila penonton semua ngangah, kita tengok nyonya-nyonya, aci-aci gitu kan, dia cakap, alamak, hampir-hampir panik. Tapi alhamdulillah, nasib baik saya tu bolehlah berbual bahasa Hokkien. Dan saya campurkan sikit Hokkien. Sayang sekali saya tak tahu bahasa Tamil. Kalau saya tahu Tamil, alhamdulillah mungkin 3 channel panggil saya. Kira secara spontan you ubah bahan. Ya, lebih kurang. Saya cuma perlu translate terjemahkan apa yang saya nak cakap dalam bahasa Melayu, dan sedikit English broken. Pasal saya tengok banyak orang tua kan, so dia orang lebih faham English broken, campurkan Melayu sikit. Yes, it was fun. Jadi terselamatlah sikit. Tak adalah dia orang ketawa terbahak-bahak, tapi dia orang ketawa, dia orang faham. Saya cakap pasal iceberg jatuh daripada tingkat 7 pun dia orang ketawa. Jadi perkara itu betul. Zaman tu, tempat yang saya pernah tinggal tu kan, jangan cakap kiloliter. Icebox Icebox orang buang. Ya, betul bang. Tadi betul. Pengalaman tu yang betul. Itu zaman belum ada undang-undang sangatlah. Cakap tentang stand up comedy ni, siapa sebenarnya yang menjadi macam role model gitu? Kalau cakap pasal role model, ada 3. Pertama tu Bob Hope. Bob Hope. Bob Hope. Mungkin ada orang tak kenal lah kan, tak tahu siapa pun. Kedua, Rich Little. Okay. Dan yang paling saya kagum kebolehan orang ni ialah Billy Crystal. Oh, okey. Ini hebat-hebat bang. Memang menurut saya dalam hati kalau lah dapat jumpa, dapat berjabat tangan dengan dia kan, saya akan rasa macam okey, finally I get to jumpa orang ni. Itulah yang buat saya kagum, itulah dengan bersahaja berbual. Tapi saya tahu kebanyakannya dia orang ada skrip sendiri, ada orang dah status macam tu, dia orang bahan-bahan semua ditulis oleh orang lain dan disajikan. Cuma saya rasa saya ada kelebihan, saya ialah bahan saya sendiri. Itu saja kan. Dan saya lebih suka bercakap pasal current affairs, apa yang berlaku, dan ramai sedang fresh dalam keadaan macam gitu, dan bila saya twistkan lucu-lucunya, orang-orang akan ketawa lah, insyaAllah. Saya dapati seorang yang pandai buat stand up comic ni, dia tak tahu saya betul ke tidak saya punya analisa ni, mereka orang-orang yang pemerhati yang baik. Maksudnya dia pandai memerhati. Adakah itu benar apa? Salah satu yang harus kita ada ialah memang kita perhati. Macam bahasa Inggerisnya observe. Kalau kita observant, di situ kita dapat, minda kita dapat bekerja lah. Kalau tak observe, kita main asal sambil lalu je kan, kita tak mungkin akan dapat catch up with benda-benda ni. Mesti nak memerhatilah. Dan saya orang yang suka sangat dalam hidup saya ni, hari-hari saya perhatikan tingkah laku, kejadian, apa pun saya observe. Saya lebih-lebih lagi perangai.
perangai individu, orang lain, okey. orang-orang, kan, tingkah laku, body language, apa, semua kita nak kena itu. Bukan untuk menghakim, bukan untuk judge orang, tapi untuk diri kita tau. Kan? Tiap hari saya berjumpa orang-orang gini, dia saya akan baca bentuk jalan dia, ekspresi muka dia, cara dia bertutur pun ia menunjukkan orang tu, seseorang tu macam mana tu. Dan alhamdulillah sejauh ini ia berfaedah. Kira abang gunakan sebagai bahan. Bahan pun ada, gunakan untuk kita kerja saya hari-hari. Macam like saya kata nak kena tiba-tiba jumpa orang ni kan, dia bercakap, cara dia cakap macam kita nak deal dengan dia pun senang. Kita dah dapat kaji, okey orang ni dia ni gini, dia cerewet kan. Okey kalau dia cerewet kita nak kena lebih hati-hati. Kalau kita beruntunglah kalau kita dapat belajar tu. Pernah tak Abang Ahmad bila perform ataupun buat persembahan atas stage, sedang buat persembahan, ada orang ganggu? Nah, apa yang you buat selalu kalau benda-benda macam tu berlaku? Okey, ini di peringkat awal. Peringkat awal di panggung Victoria kalau tak salah. Oh, tu besar tu. Okey. Dulu-dulu memang tak tahu, memang ada lah. Di setiap panggung tu mesti ada perangai orang-orang macam tu, penonton. Kadang-kadang kawan sendiri. Kadang-kadang kita tak tahu, tapi dia orang memang ada. Ada jenis apa tak tahulah. Ada nama memang untuk orang macam tu. Dia tak boleh tengok kita perform. Mesti ada dia orang dia orang diganggu gitu. Dia orang ganggu. Contoh bang pernah? Ada contohnya macam pernah sekali tu kita tengah buat melawak. Macam dia cakap, alah tak kelakar lah. Kan? Kita dengar dia mengganggu kita ni kan. Kita rasa macam alamak dah merosakkan kita punya mood, kita punya timing dah lari tau. Tapi tak bertahan juga. And then it keeps on. Dia setiap kali kita, orang lain ketawa tapi dia kata ha. Ada yang ha tau. Belum apa-apa dia dah ha. Perli lah kan. Sindiran gitu. Bila dia cakap tak kelakar lah kan. Saya dengan tak ada niat tau sebenarnya. Tapi spontaneously saya cakap. Saya rasa tuan-tuan semua beri tepuk tangan untuk saudara kita, untuk dia datang naik atas pentas. Kalau dia rasa dia lebih kelakar, penonton tepuk, penonton sorak. Silakanlah dah ajak tu kan. Semua penonton tepuk dan suka tau. Ada yang sebut kan padan muka. Naik kalau berani. Kan? Of course lah dalam panggung tu ada juga yang support saya. Jadi kat situlah harap orang berkenaan tu masih hidup lagi dan menonton saya kan. Sama ada dia kawan ataupun bukan, saya pun tak tahu apa sebab lah. Tapi memang dulu memang ada. Orang-orang lain pun kalau kita buat drama sebabak pun ada juga. Dia orang tak tahu apa perangai, tak tahu macam mana kan. Dia mesti ada nak ganggu macam tu. Tapi tak pernah you rasa macam nak marah ke apa, tak ada? Dalam hati memang marah lah. Memang kalau saya cakap saya tak marah, memang saya bohong. Tapi memang marah dalam hati. Tapi oleh kerana kita dah ada disiplin, jangan tunjukkan kita punya marah. Kan? Saya pula, lebih-lebih lagi saya very sarcastic. Saya akan dia macam datang dengan sendirinya. Saya akan sarkasm saya tu akan just keluar gitu aja. Sampaikan yang saya cakap tu kan. Kalau rasa-rasa awak lebih kelakar, silakanlah naik pentas-pentas, tunjukkanlah bakat kan. Itu kan bukan sengaja, tapi dalam hati kalau kau berani naik. Dalam hati kalau berani naiklah. Kalau dia naik matilah aku kan. Abang menjadi antara orang yang sedikit yang berlakon bersama legend-legend bang.
Oh. Saya dapat tahu daripada kita pernah berbual, abang berlakon dalam satu tempat tu, dalam satu masa dengan arwah S. Samsudin, Okey. arwah Wahid Sateh dan Mak Sentul. Mak Mak Sentul. Ceritakan zaman tu umur usia berapa tu? Okey. Saya sebenarnya masa tu mungkin 20 atau 19. muda lagi, Memang saya masih, kata orang putih, masih green. Masih green. Lepas tu dapat peluang pula. Rancangan radio. Okey. Boleh sebut lah rancangan apa? Boleh, silakan. Dia rancangan penglipur lara. Dia itu di Singapura RTS. RTS. RTS, zaman RTS. Penglipur lara. Penglipur lara. Okey. Produsernya kalau tak salah saya, almarhum Akil Jaafar. Okey. Situ dah. And Samsudin, Wahid Sateh, siapa? SFND, semua yang Wah. saya seorang je yang baru diajak, dan saya rasa itulah cara sebaik-baiknya yang baru tu diterapkan dengan yang dah berpengalaman. Jadi saya dapat mengalami, macam gini rupanya caranya, cara tu. Dan sebelum tu kita belakang pentas kan, kita dah rancang. Okey. Especially arwah Sudin. Saya bilang saya kawan dengan anak Cik Sudin tu. Ya ke? Dengan dia punya beliak mata kan. Cara Lepas tu dia. dia kata, okey. Siapa nama kau? Mat. Okey. Nanti kalau aku start, kau punya cue bila aku koyak kertas. Itu maknanya kau dah boleh keluar. Saya pun, kerana saya baru kan, saya dengar, saya ikutlah cakap tu. So, dia berbual. Arwahnya pun gitu, dia suka pun layan penonton seorang-seorang bercerita. Saya pun tunggulah. Dekat setengah jam kat belakang tirai tu tunggu dia punya cue. Untuk saya. Tak koyak-koyak dalam benda hati, tu. dia lupa ke? dia lupa ke? Ataupun dia tak tahu apa kan? Dia cakap, bila dia nak koyak ni? Rupanya memang itu style dia. Saya baru faham. So pengalaman saya is macam itulah. Ikutkan aja apa orang senior-senior ni arahkan saya ikutkan. Tapi pengalaman tu memang tidak boleh dibeli di mana-mana. Apa yang abang belajar daripada senior-senior ni? Bukan belajar cara melawat tau. Saya belajarkan dia orang kesemuanya tu membuat perkara-perkara ni, melakonkan lawak-lawak dia orang tu ikhlaslah. Sungguh dia bersahaja. Kita tengok dia orang tu nanti pernah berbual tu. Tak ada rasa masa yang nak diloketkan tu. Bila dia kita duduk ramai-ramai, dia orang ceritakan masa-masa lampau, dia orang cakap, okey. So, right, kesemuanya bercerita ikhlas. Lepas tu, walaupun tidak ada nasihat direct pada saya faham. Yang dia orang lakukan tu is just, kata orang putih, out of the love of doing it. Itulah yang saya pegang tu. Saya sampai sekarang saya buat ni bukan kerana nak jadi popular, kerana nak ada banyak views ke apa, tak. Saya lakukan kalau orang faham joke saya and dia ketawa, alhamdulillah, that's dah cukup. Kata orang putih, make my day. Saya suka cakap orang putih ni, minta maaf, bukan saya nak nunjuk. Lama kat Paris. Okey, itulah yang saya dapat, saya belajar daripada diorang. Dan bila dengar pengalaman diorang cerita kan, saya rasa saya selain daripada siapa-siapa lagi yang beruntung saya tau. Masa tu saya yang mengambil alih, kononnya lah, saya pelapis lah. Okey. Masa tu Selain daripada abang, siapa yang seangkatan tu? seangkatan masa saya sendiri. Sebelum saya, arwah Sama Ayub dah ada. Arwah Pak Wan okey. dah quite baru jugalah. Tapi dia orang dah lebih awal daripada saya. Saya kemudian, saya seorang. Selepas saya baru work di
kumpulan seloka alias kemudian alias dia kata orang tu apa ya perkataannya, dicongkil bakatnya dari teater komedi Pesta Drama Sriwana. Okey. Okey. Dan Sriwana merupakan satu tempat di mana abang juga bergiat kan? Oh ya, kalau tidak ada Sriwana mungkin saya tak ada tak ada di sinilah. Kerana melalui platform yang Sriwana sentiasa adakan, satu tahun ada 2-3 pentas yang diadakan, dan arwah Nong Cik Gani memang sangat-sangat percaya, berikan ke saya kepercayaan untuk melakukan stand up ni. Saya melihat waktu saya mengacarakan satu rancangan tabung amal Aidilfitri di mana kita cuba mendapat sumbangan orang ramai, dan kekuatan rancangan itu bergantung kepada komedi, bang. Okey. Di pada waktu tu bukan saja rancangan itulah, apa saja rancangan hari raya ke rancangan yang macam tu, dia memang memerlukan sketsa komedi, dan sketsa komedi ini dia membantu meningkatkan tontonan rancangan. Dia seperti satu tiang bagi saya lah. Bila saya sebelum saya masuk media ni secara full time, saya melihat itu satu kekuatan. Tetapi kekuatan tu hari ini saya lihat dah tak ada. Okey. Apa pandangan abang tentang perkembangan ini, bang? Susah kalau untuk sekarang ni kita nak mempertikaikan kekuatan pelawak untuk acara-acara macam ni. Pasal kita pun tahu ada banyak cara dia orang nak buat derma ke apa kan. Dan lagipun media sekarang dah terlalu luas. Kalau dulu tu, kalau zaman dulu tu kita cuma ada TV kan, dan masyarakat tumpukan kat situ kan. Kalau dulu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada tu. Jadi fokus masyarakat pada TV. Dan juga cuma TV aja. Jadi yang lain-lainnya is pentas-pentas biasa. Maksud saya macam bukan saya bandingkan pelawak lama dengan pelawak hari ini, tapi kegunaan lawak komedi itu tidak serancak dululah. Okay. Tidak digunakan maksudnya. Jadi saya juga melihat ramai peseni ataupun mereka yang mengolah komedi ini menjadi tidak aktif, bang. Dia dah tak aktif lagi. Ramai kan, saya kenal kerana dulu saya buat DVD telemovie komedi. Jadi kita pun ada bergaul jugalah. Tapi hari ini saya tidak melihat mereka dah tak. Ada yang aktif tapi segelintir saja, bang. Itulah yang dimaksudkan tentang platform kan. Jadi bukannya kita tak nak tau. Bukan kita tak nak lagi nak lakukan semua. Saya sendiri dah cakap pada saya, saya akan lakukan ni selagi ada orang yang nak perlukan saya. Itu je. Saya akan tetap lakukan, insyaAllah. Dan yang lain-lainnya saya tak tahu. Mungkin dia orang memerlukan bayaran yang tinggi and all that to perform. Tapi sebenar-benarnya ialah yang saya cakap ni, kalau kita ada platform, yang kerap, dan of course lah malulah nak cakap kan, bayaran yang di sebahagian lah kan. Ada orang tu kadang-kadang dia bersandarkan pendapatan daripada ini untuk sara hidup, dan ada orang macam-macam lah. Kita nak tahu in detail, jadi susah. Itu saja pada saya. Tapi semangat untuk melakukan ini tetap ada. Saya rasalah kalau kita cuba cari orang-orang yang pernah berkecimpung ni, cuba tanya, mahu ke tidak orang-orang ni.
mungkin satu dua je yang cakap aku dah malas lah, dah give up. Itu yang betul-betul dah kecewa, Okey. tak tahu pasal apa. Kita tahu ada yang merajuk pasal mungkin the last tu bayaran belum dapat sampai sekarang kan. Jadi itu mungkin ataupun mungkin adalah lain-lain hal macam dia kecewa dengan kejadian-kejadian apa. Ada satu dua orang yang saya ajak tu. Saya kata, mari lah. Dia cakap, aku dah give up, dah malas. Dia ada yang dia merajukkan, kita tak tahu. Saya pasti masyarakat kita masih dahagakan hiburan yang berbentuk komedi. Kerana bila saya melihat di social media, ramai yang buat video-video yang menjadi bahan ketawa lah, yang menghiburkan. Okay? Cuma saya tidak melihat orang-orang komedi yang lama melakukannya. Yang ada semuanya orang-orang baru lah. Memang ini satu platform yang mereka betul. biasa. Kenapa agaknya yang lama tidak mahu menerokai? Okey, antara sebabnya contohnya saya belum ada akaun TikTok. Okey? Belum buka. Belum buka. Pasal apa? Pertama saya tengok macam malas okey, yang menjadi penyebab ialah ramai yang mungkin IT savvy gitu. IT savvy kan. Kemudian kalau nak gunakan application ni, it's like leceh lah bagi dia orang. Kan. Macam saya sendiri, saya cuma tahu SMS, WhatsApp, Facebook. Kan. Instagram ada tapi tak berapa suka. Kan. Tapi kalau kita ni yang macam saya ni yang suka melawak, saya lebih suka melawak. And then kalau nak buat sendiri, kalau saya tahu, okeylah saya boleh buat. Tapi satu bezanya melawak di depan kamera dengan melawak depan audience yang depan mata kita, live audience tu kan, beza sangat. Memang beza. Saya lebih gemar dia punya, kata orang tu, kepuasan tu bila dengar sorakan ketawa live. Itu pada saya rasa pelawak-pelawak lain pun akan setuju akan dia punya kepuasan tu. Kenapa itu menjadi satu benda yang kesukaan orang-orang komedi? Kerana respon daripada penonton yang live, yang memberi kita okey, ramainya, Kadang-kadang saya pun masih lagi dapat darah gemuruh bila tiba-tiba tahu ramai penonton, full house. Dan semangat untuk melakukan tu dengan terbaik tu sangat-sangatlah itu. Saya rasa yang buat kelakar di sosial media tu, kalau tahu nikmatnya tu kan akan bergalih. Tapi untuk sekarang ni susah nak cari audience yang live. Memang susah. Kita taruh, kalau kita taruh penyanyi terhandal baru orang nak datang pun, then tak sama dengan orang datang nak just untuk tengok pelawak ni. Tapi saya suka tengok stand up comedy di Singapura. Bila sebelum COVID tu banyak kan, sekarang dah datang balik banyak stand up comedy yang datang Singapura. Saya suka tengok kerana saya nak release the stress bang. Correct. Kita kerja pun ada tekanan kan. Faham. Tapi kita cakap okey, malam ni kita nak tengok jadi bahan ketawa dan balik semuanya macam relax gitu kan. Betul. Tapi saya rasa ada permintaan bang. Sebenarnya ada. Apa pandangan abang? Okey, saya tahu memang benda ni perlu. Kan untuk lebih-lebih lagi zaman sekarang ni kan, semua harga barang dah tinggi, GST dah naik, masalah dah tentu-tentu ada punya. Masalah per bulan tu tentu-tentu bila barang mahal kan, everything. Dan stresnya tetap ada. Dan kalau ada hiburan, entertainment macam ni untuk menghilangkan stres, saya rasa saya yakin ia akan boleh dilakukan untuk untuk kerap lah. Kalau mungkin tak setiap bulan ke apa kan, ataupun setiap macam yang kita pernah lakukan dulu, malam pecah perut, malam kelakar lokal, malam just hanya pelawak aja yang buat persembahan. Kita undang
penyanyi ke untuk satu lagu, untuk satu persembahan, okey. Tapi khususnya kalau dulu tu balik tau. Dia macam konsert, kita adakan skesta satu ada. Tapi cuba terbalikkan. Mungkin Daripada mula sampai habis program tu, kita dah buat macam malam pecah perut. Ia berjaya. Cuma itulah. Tak boleh terlalu kerap. Okey. Kalau kita buat dalam 6 bulan sekali, setahun sekali, yang sesuai-sesuainya. Dan haruslah audiens harus volumenya lah harus Mesti besar. sokong lah untuk benda-benda macam ni. Dan saya yakinlah penonton akan datang. Pasal apa? Benda jarang. Okey. Cuma kadang-kadang orang yang nak buat tu kan kurang keyakinan. Saya rasa yang pernah buat tu tahu boleh, cuma mungkin kerana kos tinggi lah. Tanggung aja kan dah kira. Betul. Itulah kadang-kadang saya terfikir juga, kalaulah panggung ni aku punya kan. Tentu-tentu boleh. Cuma tak, dah bukan kita punya, bila kita nak pakai. Saya pernah angan-angan tu, melawak kat stadium. Oh, stadium besar. Tu 60,000 paling besar lah kan. 60,000 orang. Sejauh ni hall yang paling besar Victoria Theatre lah. Dan InsyaAllah, amin. Mana tahu bang boleh. umur pun dah makin, dia punya tu dah TikToknya dah makin cakap. But saya yakinlah walaupun kalau selagi saya masih siuman, insyaAllah saya akan boleh lakukan. Boleh kita beralih kepada kehidupan Abang Ahmad di luar komedi. Saya pun dapat tahu Abang Ahmad merupakan seorang handyman. You dah berapa tahun you jadi handyman ni? Maksudnya you bantu orang repair barang-barang yang rosak dalam rumah tu. Okay. Hampir 10 tahun lah. 10 tahun. Ceritakan sikit perjalanan kerja abang waktu nak jadi handyman ni. Okey, bermula dengan ini bila kawan ada pipe bocor dan jiran ke saudara, kebetulan saya ada di situ dan saya tahu kebetulan memang dilahirkan di kuartus PUB. Oh, okey. Jadi kalau dulu orang cakap tau, kalau anak kuartus PUB kalau tak tahu pasal plumbing kan, tak tahulah dari mana dia kutip budak ni. Kuartus PUB Jadi kita tahulah lebih kurang. Jadi tolong ada orang suara, daripada kau tahu buat gini kan bagus, kau pergi ambil upah je. Oh, okey. Saya bilang seganlah nak ambil upah kan. Benda sikit aja. Tapi lama-lama memang betul jugalah apa dia orang cakap kan. Jadi saya bukan terus ambil upah penat. Saya kalau jauh rumah tu, saya ambil upah kos barang dengan kos duit minyak motor lah. Gitu je. Tapi lama-lama dan sambil meraih pengalaman tu kan, macam naik sedap lah. Bila naik sedap, kemudian tu bila especially bila sing sumbat. Kan kalau zaman sumbat ke dapur, tempat cuci pinggan tu sumbat kan. Bila yang buat saya nak teruskan kerja ni bila tengok reaksi tuan rumah bila masalah tu dapat diselesaikan. Ada yang suka betul. Dan kemudian ni baru saya faham kenapa dia orang punya lega tu. Pertama, masalah ni susah. Kedua, kalau dia orang panggil orang lain bikin, lebih mahal. Harga Yahudi. Jadi bila saya tak baru-baru kan saya tak cas semua, saya bilang kasih duit transport, duit itu je lah, saya tolong aja kan. Tak boleh lah, dia bilang. Ada yang sampai cakap, itu hari dia cakap jiran saya sumbat, dia kena 600 tau. Oh, okey. Saya bilang, itu yang buat bukan saya, saya bilang kan. Jadi, okeylah. Tapi pengalaman yang membuat saya nak terus buat ni,
pernah ada kawan Facebook di telefon, dia minta tolong. Dia bilang tolong tengokkan jiran dia ni. Jiran dia ni orang tua, perempuan, tinggal dengan cucu. Tinggal rumah sewa lah, L. Dia cakap, Abang Mat minta tolong boleh? Tolong betulkanlah bocor dia tu pasal itu hari makcik tu pernah panggil orang lain bikin. Kena cas 130. Saya bilang, okeylah, saya cuba. Setelah saya buat, saya belum sempat saya cakap tahu berapa makcik ni keluarkan duit dia. Dia dulu duit dalam sapu tangan. Buka satu-satu, tergetar-getar. Okey, minta maaf saya kalau cerita pasal ni, saya will get emotional. Tergetar-getar dah duit. Saya tengok duit dalam sapu tangan tu, duit satu keping, duit 10, yang lain semua coins. Okey. Dia cakap apa, Cik Mat, saya kasih $10 dulu boleh? Nanti kalau anak saya kasih duit, saya bayar lagi lah tu. Saya like mata dah masuk abuk. Cakap apa makcik dia cakap macam ni. Saya cepat-cepat tangkap, cakap makcik tak payah bayar. Okey, saya tak tukarkan apa je. Okay, benda tu pun berapa dolar je. Tiba-tiba makcik tu angkat tangan doa kat saya. Tak boleh tahan lah. Kan? Sebenarnya barang yang saya tukarkan tu harga dia $4.50 je. Kan? Dan orang ni dulu bayar 130. Saya, yalah makcik, tak payah bayar lah, saya cabut. Tinggalkan rumah tu, masuk lift, dalam lift telefon berbunyi. Keluar lift, saya jawab, orang ni tanya saya, Cik Mat, boleh buat sumbat tak? Cakap, bolehlah, insyaAllah. Dia tanya, berapa awak charge? Paling tinggi pun 150 lah, tu jam. Boleh. Datang, dia kasih alamat. Saya terus pergi. Daripada rumah makcik ni, tak sampai 15 minit jauh dia. Okey. Saya dah selesaikan rumah mesenet. 2 tingkat. Selesai, abang ni pun tanya, berapa je Mat? Macam saya cakap lah tadi kan. Berapa abang ni kasih? 350. Allahu Akbar. Bang, abang ni tak tahu kira duit ataupun abang ni test uji saya. Dia cakap, kau time kerja pun kau kelakar. Ada abang ni, saya cakap 150 abang kasih berapa banyak ni? Dia cakap, tak apa. Sebelum aku telefon kau, aku telefon lain plumber. Orang tu kod aku 450. Okey. Tapi kenapa murah? Ya abang, kalau nak mahal, kasih je lah. Hari ni aku kasih je. Tak ada saya gurau. Okey, tak apa. Kau ambil je ikhlas. Saya terima duit tu. Allah, saya terbayang makcik tu tadi tau. Masya Allah. Serius. Betul. Sesungguhnya saya terbayang makcik yang doakan tadi. Saya buatkan rumah makcik tu ikhlas. Betul. And then ini yang saya buat instant. Kan, tak tunggu 2-3 hari. Instant. Itu yang mengajar saya yang tak rugi kalau kita tolong orang. Sesungguhnya, bukan saya nak cakap saya baik ke apa, tidak. Tapi bukan cerita ini aja tau. Ada banyak cerita-cerita yang macam gini. Nyari tolong orang besok lusa. Macam ada je rezeki saya. So, adakah ini prinsip rezeki yang anda sendiri percaya? Setelah mengalami ini, saya rasa memang betul ini balasan orang yang berbuat baiklah. Kan? Tak ada lain sebab. Nak cakap saya bagus, nak cakap saya murah, okey jugalah, tapi tak mungkin setiap kali je saya tolong orang. Setiap kali lepas tu ada aja job yang masuk. Untuk pengetahuan tu Jimmy, sejak COVID. Sejak COVID sampai hari ini. Belum berhenti tahu orang telefon saya minta khidmat saya.
Jadi nak dikata apa kan? Saya pula orang yang berprinsip macam ni, kalau aku tak bikin ni kan, nanti Tuhan marah ni, dia rezeki kan. Okeylah. Cuma yang mengelak kalau waktu, kalau saya ada urusan lain, saya akan cakap minta maaf, saya tengah ada hal lain. Ada juga yang cakap, okey tak apa, kita tunggu. Bila awak boleh datang, awak datang. Okey. Ada yang sampai sekarang tak nak orang lain buat, nak saya je buat. Okey. Tapi of course saya tak nak cerita yang positif aja lah. Ada juga yang tak nak panggil saya lagi. Tak tahu kenapa lah kan. Ada juga yang saya tak nak pergi lagi bikin. Oh, okey. Macam-macam hal yang macam-macam orang yang saya jumpa sejak saya mulakan khidmat handyman ni. Diorang tak terperanjat ke yang you datang? peringkat. Pasal apa? Okey. Abang Mat seorang selebriti. Pengalaman pertama sekali bila kat Bukit Batok. Dia telefon satu kedai ni kat Bukit Batok. Suruh betulkan jamban dia lah. Jadi kedai ni pula kenal saya. Suruh saya pergilah. Saya pergi, saya sampai ada makcik orang tua lah. Kat makcik, ya, dia macam kenal tak kenal. Macam telefon orang, telefon kedai lah minta jamban. Lepas tu dia kata, kau nak syuting sini Tak ada cik tak betul. Habis buat apa kau datang? Tak ada cik, saya memang orang yang nak datang tu. Iya ke? Dia macam tak percaya. Itu yang saya cakap sampai sekarang. Ada satu yang dekat Woodland. Separuh jalan tu saya betulkan ini, orang pakcik ni berbual. Saya tak perasan sangat pakcik ni. Dia berbual dengan saya. Dia tanya saya tinggal mana, tinggal itu sambil tu. Awak ni macam muka kawan saya tau, dia cakap gitu aja. Oh, iya ke? Banyak orang salah orang ni cik, saya gitu. Iyalah. Kali nama dia Ahmad Sokin, dia bilang. Orang rumah dia terus cakap, dia lah Ahmad Sokin bang. Dia tengok saya atas bawah. Dia cakap, cik kenapa? Lah. Lepas tu tanya, kau kerja mana sekarang? Cakap tadi, inilah saya punya kerja kan. Cakap tu yang sampai bab-bab lucu. Banyak kali yang ginilah. Yang lagi satu, sungguh saya tak faham. Dia kawan saya. Pernah kenal lah. Saya datang tengah sambil repair ni, sambil tu berbual dengan dia. Boleh dia tanya, kau sekarang kerja mana, Mat? Mesti nak jawab apa Mungkin dia ingat ini macam... Yelah, kebanyakan ingat saya patah-patah lah. Dia boleh tanya saya kerja mana. Inilah kerja aku. Dia terus, apa dia? Agak pada dia, artis tak boleh kerja kotor. Okey. Tapi ada juga yang bagi tahu saya, Cik Mat, awak kan artis. Takkan awak nak kerja kotor gini? Saya nak jawab macam mana kan? Ni lebih halal, saya bilang. Orang kasih saya duit ikhlas. Saya cakap, okeylah. Tak kisahlah. Saya tak anggap diri saya artis lah. Saya orang biasa lah. Orang yang ada marah, ada sedih, ada macam-macam kan. Jadi, manusia biasa je. Apa yang menarik bagi saya selama 10 tahun Abang Ahmad menjadi handyman, membantu berbagai keluarga. You dah berjumpa ramai sangat macam-macam keluarga. Apa pandangan Abang Ahmad tentang masyarakat kita yang you bantu ni? Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Pasal you nampak macam-macam cerita. Macam-macam. Tapi apa yang saya perasan dalam negeri kita ni, orang yang paling ramai, orang susah, orang kita. Ya? Okey. Ini saya tak boleh tak boleh nak nafikan. Memang betul ada yang di luar mungkin kita nampak orang ni senang, padahal kita tahu
mak cakap ada nak tukarkan satu tap pipe air tu. Dia bagi tahu saya, saya kumpul duit 6 bulan Oh, okey. baru dia beli, baru panggil saya pasang. Saya dengar macam like what, benda ni cuma 20 lebih tau. And dia kumpul 6 bulan. Dan bila dia cakap, ni awak beli? Saya beli kat Carousel. Dah kumpul duit 6 bulan and beli barang second hand lagi. Tersentuh lah kan hati. Again saya tak boleh buat gini kan. Saya cakap, oh okey. Dan bila kita saling kenal cerita-cerita, saya pula macam investigator lah kan. So, bila cakap gini saya akan selidik lah, tanya soal dia. Oh okey. Just imagine dia cancer patient. Oh, okey. Kan ada 2 orang anak. Okey, dan saya faham kesusahan dia. Ramai tu yang macam susah dalam kategori macam mana pun tetap ada orang susah. Ya, jadi itu yang membuat saya akan sedaya upaya saya selagi mampu saya tolong mana lain yang boleh. Boleh saya cakap satu sikit? Silakan. Saya ada sekumpulan individu yang pemurah. Okey. Bila kadang-kadang tu diorang akan bagi saya duit. Ada satu ni, Cik Mat, ni ada sikit duit ni. Bila-bila masa awak jumpa orang-orang yang awak Oh, untuk diagihkan gitu. Okey. So setiap kali saya buat bagus buat tu kan, saya akan bagi tahu lah. Okey, duit awak tu saya belikan harga barang ni untuk pasang rumah ni. Dan saya akan cerita. Okey, keluarga ni dia tak ada breadwinner yang betul, kerja dia gini. Okey. Dia yang cakap terserah awak lah. Dia percaya pada saya tu. Dia saya buatlah. So antara saya sebenarnya nak cerita ni, saya takut orang salah faham. Ini bukan riak, ini cuma nak memberitahu pada siapa-siapa yang sudi nak bersama-sama membantu. Tapi saya tak ada persatuan, tak ada apa, cuma a group of individu aja yang kadang-kadang tu membuat kerja-kerja macam ni lah. Okey. Saya tak pernah tahu tentang keluarga abang tu. Anak. Okey, seorang aja isteri, seorang. Anak ini berapa orang? 3 orang. 3. Semua memang dalam industri ni ke ataupun tidak? Nak kata ya atau tidak, dulunya saya masukkan dia di bengkel Sri Wana, kemudian Sri Warisan. Niat saya bukanlah untuk jadikan dia orang pun ahli artis lah, tak ada. Masa tu niat saya ialah sekurang-kurangnya anak aku tak akan expose pada dadah, pada gejala lain, gejala luar-luar yang itulah. As long as dia orang dan belajar tentang budaya, tentang tarian, tentang muzik, tentang tu okey. Tujuan niat saya tu yang mengalihkan daripada dia orang tu expose to negative things lah. Then terserah apa dia orang minat, silakan. So nampaknya semua minat untuk ada yang tarian, muzik dengan itu. Tak ada pun yang nak jadi pelawak kan. Pun saya cakap saya okey lah, saya happy juga. Pasal saya tahu life seorang pelawak ni akan saya tahulah kan dia punya pahit manisnya. Dan alhamdulillah yang nombor 2 bekerja dengan Sri Warisan. Yang nombor 1 ada kumpulan tarian sendiri dan juga kumpulan kompang sendiri. Dan yang nombor 3
boleh menari, boleh tu, dah bawa Grab sekarang. Okey. Anak-anak abang anggap abang ni orang yang kelakar ke tidak? Okey, ni ada satu insiden. Diceritakan anak saya ceritakan, dia cakap kawan-kawan sekolah dia, antara yang dicakapkan, wah best saya bapak kau pelawak kelakar, kau hari-hari ketawa. Anak saya cakap apa? Kau nak kita swap tempat seminggu je. Maknanya dia jadi anak saya seminggu. Okey. Maknanya Kenapa dia cakap itu? Saya orangnya serius lah. Sesungguhnya sampaikan anak saya offer. Anak saya yang cakap tu, dia pun ada humor. Sampai dia cakap, kau nak kita tukar tempat sekejap 1 minggu je? Kau boleh tahan tak? Bukan boleh tahan ketawanya lah. Saya punya, itu saya strict lah. Okey. Tapi bukan strict apa, cuma saya tak buat kelakar je lah kat rumah. Bila strict tu, you tegas dari segi aspek apa dalam dalam kehidupan kepada anak-anak, maksud saya? Asalkan boleh hormat orang lain. Saya punya strictnya kat situ. Tentang pelajaran, saya tak ada memaksa. Saya tak. Seingat saya, masa dia orang sekolah tu, saya tak ada satu tuition pun saya tak ada hantar. Heran tak? Zaman sekarang heran lah. Bila saya compare dengan yang lain kan, primary 1 atau 2 pun dah mula ada extra tuition class kan. Saya tak lah. Saya tak. Saya leave it to apa? Saya cuma cakap je. Korang belajarlah seberapa yang boleh. Because ini masa depan kau, bukan masa depan saya. Itu je yang logik. Lupa saya nak cakap pasal logik. Kehidupan hari-hari saya bersandarkan logik. Oh ya, okey. Contoh bang? Kalau tak logik, jangan percaya, jangan ikut. Kan? Apa logiknya? Apa ni? Ya, as long as dia logik, betul, boleh dia buat. Kalau tak logik, tak pernah sabar ni, janganlah. Saya tak percayalah benda yang tak logik ni. Susah. Kan? Macam okey, contohlah contoh. Tapi kalau boleh jangan siarkanlah ni. Okey, logik tak logik. Logiknya gini. Okey, katanya ERP akan membantu meredakan jam. Okey. Saya punya motor baru lalu kena potong $2 tapi masih jam. So where's the logic? Okey. Faham kan? That's how saya deliver saya punya job. Saya rasa ni boleh siarkan lah. Boleh lah. It's logic. I don't mind seriously. Kalau dia cakap, okay, we have to adakan that is to control our traffic. Kan pengalaman saya sendiri. Baru kena potong $2 kat motor saya kan. Tapi I'm going through a jam. So di mana logiknya? Okey. Nak marah-marah lah kan. Tapi ini kenyataan. Tapi dalam segi membuat orang ketawa, tak logik tu pun kadang-kadang berjaya bang. Bila kadang-kadang joke kita ni sebenarnya macam tak logik tapi dia okey. Tak logik. Selalunya yang itu kita reverse. Orang tak akan ketawa. Takkan ada orang macam ni kan. Macam saya cakap tu pasal apa? Benda serius tu, benda sedih tu kita boleh lucukan. Betul. Nak buat. Boleh, silakan beritahu. Tadi saya dicabar. Boleh tak senario tu sedih? Tapi boleh kelakarkan. Pada saya itu paling senang. Oh ya, okey. Bayangkan kita menziarah orang meninggal ni kan. Kawan kita, kawan baik. Kita 2-3 orang ni melawat. Kita menghadap mayat. Kita sebelah-sebelah. Selalu kita cakap yang baik-baik kan. Tiba-tiba dia ni bisik. Habis janda dia siapa nak handle? Kan? Dah ketawa kawan tu. Kira kurang ajar lah. Yang sebelah, kesial lah man. Kesial lah.
Tapi ni perkara terjadi ke tak? Memang betul terjadi ke tidak ni? Saya ubah sikit. Ubah dia. sikit. Okey. Sebenarnya yang kita sebut lain. Hmm. Tapi saya fikirkan itu yang lebih lucu is cakaplah. Tapi sebenarnya tak cakap pasal itu. Okey. Kita boleh ubah suai, boleh macam-macam. Kita boleh cakap hutang dia kau dah settle belum? Kan? Kita tahu yang dia ni yang hidup ni masih ada hutang. Okey. Kan? So it's macam tu lah. Kehidupan seorang pelawak ni menghiburkan orang, membuat orang ketawa. Tetapi hidup dia ada kesedihan tak bang? Hidup seorang pelawak ni. Dan kalau ada tu di mana sedihnya bang? Ini pernah dibincangkan, pernah diperkatakan pun, pernah pun diterangkan daripada barat pun. Kenyataannya hidup seorang pelawak ni, dia sebenarnya dia lebih banyak duka. Lebih banyak kesedihan dalam hidup dia, sehingga kan dia tak mahu masyarakat tahu dia dalam duka. Dia tak nak dan dia tutupi dengan lawak, dengan buat orang ketawa. Dan di situ dia dapat mengubat diri dia sendirilah. Dan ada benarnya jugalah. Saya pertama macam saya kan. Saya kedukaan saya daripada awal dulu keluarga miskin kan. Bayangkan satu pasang je sepatu pasang uniform. Waktu sekolah lah ni. Waktu sekolah. Nak minta lebih tak sampai hati ada, takut bapak marah pun ada. Dah tak apalah, we just tapi simpan dalam situ, dalam hati satu hari nanti aku tak nak dalam keadaan macam ni, tak mampu nak beli baju lebih. Kan, simpan aja. So then cover up dengan itu. So alhamdulillah sekarang mampu banyak sepatu banyak. Mampu banyak stok. Saya ada koleksi tau, stokin-stokin yang saya tak pakai. Masih ada brand lagi, masih ada label dia lagi. Dah terlalu kebiasaan tak pakai stokin kan. Dan konsepnya gini. Asal aku tak pakai? Aku dah pakai kat nama, macam mana aku nak pakai kat kaki? Mungkin ada yang belum tahu lagi tentang sejarah nama Ahmad Sokin. Tadi ada abang ceritakan tentang perkara tu di rancangan yang lain lah. Tapi ini berlaku waktu you primary school lah. Gelaran tu. Daripada bukan primary school, daripada sec 4. So secondary school. Secondary school. Pasal masa tu saya adalah dapat menumpang di rumah makcik ni satu. Dah kira macam mak angkat saya lah. Di rumah tu pula ada 3 orang yang bernama Ahmad. Satu Selamat, satu Muhammad, satu Ahmad lah saya. Simple aja. Zaman dulu kan bila kadang-kadang tengah masak kekurangan gula, garam ke apa-apa, then mak angkat saya ni akan cakap, "Mat, tolong belikan apa-apalah." Bila sebut mat aja 3 mat jawab. Dia orang sampai pening kan. So apalah dia orang nak panggil kan. Yang satu pendek, yang satu logat dia berbual, logat boyan dia tak pekat sangat dengan saya. Yang si pendek tu panggil kau Ahmad Pendek lah. Si boyan tu of course Ahmad Boyan. Yang saya dia pula apa nak pakai. So si kakak ni dia perasan tu. Selama ni dia tak pernah nampak saya pakai stokin. Aku panggil kau Ahmad Stokin sudahlah dia bilang. Kenapa pula? Aku tak pernah nampak kau pakai stokin. Oh, okeylah gasaklah. Situ belum lagi saya berkecimpung dalam benda-benda ni semua. Dan nama saya Ahmad Sokin ni pun dah sampai ke mana-mana. Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai. Pasal dia orang ramai saudara sana kan. Saya pun dipanggil Ahmad Sokin sebelum saya dikenali di radio dengan televisyen. Itu je. Just gara-gara tak pakai. Dan nama tu bukan saya pilih, dikasihkan pada saya. Dan saya anggap nama tu macam kata orang putih apa? Curse sampai sekarang Sumpahan. bila Ya, betul. bila jumpa orang yang
Apa yang tak pernah saya jumpa dan dia orang tahu nama Ahmad Stokin tu ada. Dia cakap, aku heranlah apa nama kau Ahmad Stokin. Walaupun saya dah jelaskan, dah ceritakan yang sama berulang kali. Dia tetap akan sampai sekarang ni umur 66 masih lagi orang tanya apa? Masih orang tanya kan macam mana boleh dapat Ahmad Stokin. Itu saja. Nama Ahmad Stokin ni sudah dikenali dah lama. Dan seperti biasa bang, dalam podcast Diari Ayah ni, selalu saya ingin tinggalkan, kita tutup Diari Ayah ni dengan nasihat abang kepada generasi internet, kepada generasi TikTok dalam kehidupan. Apa satu perkara yang abang rasa kita perlu tahu walaupun kita hidup serba moden, serba berteknologi bang? Apa yang abang ingin tinggalkan nasihat kepada mereka? Bila nak ikutkan memang banyaklah, ada 2-3 yang terlintas dalam hati yang saya rasa daripada dulu hingga ke sekarang ini harus atau wajar kita praktikkan, iaitu pertama is menghormati orang. Itu sangat penting, lebih-lebih lagi orang yang lebih umur, orang yang lebih, pasal kita dah nampak tu sekarang generasi saya dulu waktu saya remaja, masa kita duduk quarters kan, kalau ada orang tua lalu, kalau kita tengah bising pun kita tiba-tiba automatik tu kita senyap. Itu dia punya hormat tu. Kalau kita tengah main gitar ke, ada tengah genang-genang, ada orang lalu, orang tua lalu, kita berhenti. Ada yang tengah hisap rokok pun kan, cover, selitkan. Walaupun kita tak berapa rapat dengan orang tu, walaupun tu bukan mak bapak kita. Saking hormat Sekarang dah tak nampak. Sekarang dah tak nampak penghormatan macam gitu, segan ke macam itu, tak ada. Belum lagi kita cakap Assalamualaikum ke apa kan kalau jumpa. Tak, itu je. Kalau dulu kita macam itulah saya dengan kawan-kawan. Walaupun sejahat mana kita. Kan? Bila ada orang tua lalu je kan, kita cik, lek, wak ke kan. Dah jalan dah tu, baru kita bising balik ke apa. Macam gitulah. Kena kalau boleh saya nak tengok kesopanan macam tu ada lagi sekarang. Dah tak banyak lah. Kadang-kadang kalau kat masjid pun jarang orang nak jalan begitu kan. Ada yang menjalan je. Dan pernah juga saya bawa blog, ada 2 remaja, maaf cakap, hampir kedudukan tu macam nak beromen lah kan. Saya lalu, dia buat saja je. Teruskan gitu. Saya cakap, Allah, saya macam mana nak tegur kan. Harapnya itu satu, menghormati orang. Kedua, kalau buat apa kerja sekalipun, buatlah dengan ikhlas. Jangan fikir kalau dia ni bayar lebih, kita baru nak buat betul-betul. Kalau dia bayar kurang, kita macam malas. Kan? Itu pada saya, ketentuannya berapa rezeki kita hari itu sebenarnya dah tertulis. Ini bukan saya pandai, ini pengalaman saya dan juga orang yang pernah pesan kat saya. Jangan nak kalau hari ini engkau ditakdirkan dapat 1 juta, engkau akan dapat tu 1 juta. Tapi kalau engkau dikabarkan akan dapat 10,000 ni hari, kan? Tapi kalau tidak tertulis tu, $10 pun engkau tak akan dapat. So saya percaya kat situlah. Kan keyakinan saya pada itu, pengalaman saya ni memang begitu. Sebab tu kalau sekarang ni, kalau untuk bernegosiasi dengan siapa-siapalah kan, saya tak berapa nak cerewet sangat. Kalau dulu mesti nak tanya, agak-agak boleh tambah sikit tak? Agak-agak boleh kan, kalau dululah. Tapi sekarang tak. Kalau saya agak-agak berpatutan, okeylah, saya terima. Dan ia akan boleh berubah di saat bila saya pernah tahu, saya dijanjikan 800. Okey. Tapi bila habis majlis,
bila saya terima cek tu, 1,000. Oh. Saya panggil sekretari dia, cakap, tak salah ni. Tak ada. Apa, ni last minute. Baru aja dia sign. Dia cakap, ini bukan nak berbangga. Dia cakap, you the best. Dia puas hati. Dia cakap, kalau the best mana boleh tambah 200 je kan? Saya cakap, gurau lagi. Lepas tu dia cakap, kan? Dah sampai ini pun nak buat saya ketawa. Dia bilang, okeylah, alhamdulillah saya terima. Ingat saya buat salah orang ke kan tadi itu. So saya ambil kesimpulannya, yang tentukan ni Allah. Bukan kerana saya bagus ke, bukan. Itu je konsep dia. So itulah nasihat saya, buat kerja dengan ikhlas. And leave it to Allah, kata orang. Baik. Adakah kita akan dapat melihat bahan abang ni di TikTok tak satu hari nanti? Rasa-rasanya insya-Allah saya akan cuba usahakan. Ini semangatnya dah datang ni untuk setelah kita berbual tadi kan. Okeylah. Pasal apa, mulanya bila tengok orang buat TikTok, saya rasa saya tak layak lagi nak melakukan apa saja tu dalam TikTok. Tapi bila Jimmy cakap tadi, ini bukan hanya miming ataupun gelik-gelik aja, boleh buat other things ke. Tak ya juga kita. Okeylah, saya cuba. InsyaAllah. Terima kasih kerana memberikan semangat tu. InsyaAllah, kita nantikan semuanya. Bang, terima kasih banyak bang kerana bersama podcast kita hari ini, dan saya rasa ramai yang terinspirasi, lebih-lebih lagi mereka yang ingin bergiat dalam seni komedi ni. Bukan mudah. Tonton satu rancangan di mana Abang Ahmad Stokin memberi bimbingan maksud saya kepada komedian yang lebih muda. Rancangan tu namanya Otai. Jadi cari di playlist saya nanti, insya-Allah. Bang, terima kasih banyak bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.